Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kiramil Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaannya kepada kita dengan pelbagai nikmat. Di antaranya adalah telah kita dipertemukan dengan hari pertama daripada bulan Syawal ataupun hari raya Idul Fitri, yang mana kita sedia maklum bahawa hari raya kita pada tahun ini berbeza dengan hari raya sebelum-sebelum ini, kerana keadaan kita dalam keadaan circuit breaker ini. Walau bagaimanapun, kita tetap disunatkan untuk menyambut hari raya itu dengan diawali dengan melakukan sembahyang sunat hari raya Idul Fitri. Dan Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menemukan kita dengan hari tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi kita ibadat puasa kita, memberikan kepada kita kekuatan sehingga di mana kita dapat menyempurnakan ibadat puasa kita dengan sempurnanya, dapat melakukan pelbagai ketaatan sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang lalu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah sekalian, walaupun kita masih lagi pada bulan Syawal ini, maka janganlah kita terus melupakan bulan Ramadan kita dengan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang saya masukkan di sini adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Baik. Alhamdulillah, jadi kita menyambung pada pagi ini pengajian kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, di mana kita beralih pada tajuk yang baru tentang bahaya menangguhkan ketaatan. Tajuk ini adalah tajuk yang sangat penting buat kita semua, terutama mereka-mereka yang sudah menjangkau umurnya, sudah makin lanjut umurnya. Maka tajuk ini sangat-sangat penting. Bukan tajuk-tajuk lain tak penting, tapi tajuk ini sangat penting, iaitu bahaya menangguhkan ketaatan. Di mana kita ini bila kata tentang taat, maka kita disuruh untuk mempercepatkan amalan kita. Kerana dalam melengah-lengahkan amalan kita, dalam menangguh-nangguhkan amalan kita, ia terdapat bahaya-bahaya yang terkadang kita tidak menyangkanya. Terkadang kita ada keperluan untuk kita bersedekah, tapi kita menangguhkannya, nantilah, tunggu ujung bulan, tunggu akhir tahun. Kemudian nanti bila sampai masa yang kita nak bersedekah, takdir Allah kita tak dapat bersedekah kerana kekurangan wang yang hendak kita keluarkan untuk bersedekah. Jadi bila kata tentang menangguhkan ketaatan, kita harus ingat bahawa ia adalah satu perkara yang sangat bahaya.
Baik, apa yang kata Al-Imam Al-Haddad di sini? Hendaklah anda sentiasa menyegerakan amal taat dan jangan sekali-kali menangguhkannya ke masa yang lain, kerana dalam menangguh-nangguh amal taat itu mengandungi bahaya. Setiap manusia terdedah oleh berbagai-bagai bencana dan pekerjaan yang tidak ada akhirnya. Apa kata Al-Imam Al-Haddad? Hendaklah anda sentiasa menyegerakan amal taat dan jangan sekali-kali menangguhkannya ke masa yang lain. Subhanallah. Jadi bila kata Al-Imam Al-Haddad menyegerakan amal taat, ia termasuk amal wajib dan juga amal sunat. Sama ada dia amal wajib ataupun dia amal sunat. Amal wajib tu contoh sembahyang lah. Itu paling obvious. Paling yang kita tahu tentang sembahyang kita. Jadi bila masuk waktu zuhur, kita pula tidak ada apa-apa yang, contoh waktu zuhur, kita pula tidak ada apa-apa halangan untuk melakukan sembahyang pada awal waktu, maka janganlah kita menangguhkannya dengan tanpa sebab. Kalau ada sebab yang dapat diterima dalam syarak, maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau kita ini memang berkelapangan pada waktu zuhur tersebut, memang kita tidak ada buat apa-apa. Contohlah zuhur sekarang pukul 1 lebih lah. Kita daripada pukul 12 sampai pukul 1 ni, kalau sampai pukul 2 pun kita rasa tak ada apa-apa. Jadi jangan kita menangguhkan kita punya sembahyang zuhur ni, baru benda yang wajib. Termasuk juga benda yang wajib seperti kita mengqada puasa-puasa yang telah kita lakukan. Puasa-puasa yang telah kita tertinggal pada bulan Ramadan yang lalu. Kalau ada yang kita tidak dapat berpuasa kerana datang bulan atau sebagainya, bagi perempuan lah khususnya, maka janganlah kita nak qada itu kita menangguh-nangguhkannya. Jangan. Jadi itu baru perkara yang wajib. Termasuk juga perkara-perkara sunat. Kalau kita ada wirid siang hari, memang kita ada siang hari tu kita akan baca selawat 1000 kali contoh. Atau kita baca istighfar 100 kali pada siang hari. Kemudian kita menangguhkannya. Nanti boleh buat, lepas zuhur pun boleh buat. As long as aku tak miss zikir tasbih, zikir istighfar tiap-tiap hari 100 kali sudah. Jadi jangan kita menangguhkan amal ketaatan kita. Termasuk juga di antara amal ketaatan itu seperti puasa 6. Dan kita masih lagi bulan Syawal, ada di antara kita yang belum komplit puasa 6. Atas apa sebab pun tu perkara yang kedua. Tapi masalahnya dia belum komplit puasa 6. Jadi bila dia tidak ada apa-apa halangan, tidak ada keluar ke rumah orang lain berziarah dalam keadaan circuit breaker ni, maka ambil peluang, teruskan puasa 6 tersebut. Jangan kita menangguhkan puasa 6 sampai pada ujung-ujung. Bukan tak boleh. Tapi kita kena ingat, adakah kita yakin kita nak tangguhkan pada ujung bulan Syawal itu, kita masih ada masa ataupun kita masih sihat untuk meneruskan puasa sunat tersebut. Jadi sekarang ini, bila kita masih ada kekuatan, masih lagi kesempatan, masih lagi ada kesihatan, maka janganlah kita menangguhkan puasa 6 tersebut. Semoga Allah SWT memimpin kita melakukan ibadat-ibadat tersebut tanpa menangguhkannya. Jadi Al-Imam Al-Haddad mengatakan, hendaklah anda sentiasa menyegerakan amal taat dan jangan sekali-kali menangguhkannya ke masa yang lain. Nantilah, besoklah. Kata Imam Al-Haddad, jangan sekali-kali menangguhkannya ke masa yang lain. Kerana dalam menangguh-nangguh amal taat itu mengandungi bahaya. Imam Haddad mengatakan bila kita tangguh-tangguhkan amalan kita, perkara tersebut sebenarnya mengandungi bahaya. Apa bahayanya? Sama kata Imam Haddad, setiap manusia terdedah oleh berbagai-bagai bencana dan pekerjaan yang tidak ada akhirnya. Dia kalau ikut bahasa kitab ni, dia bukan pekerjaan tapi kesibukan. Dia kesibukan yang tidak ada akhirnya. Jadi apa bahayanya itu? Bahayanya itu ada dua. Kerana kita sebagai manusia, kita ini terdedah. Kita ini sebagai manusia terdedah kepada pelbagai bahaya. Kita ini terdedah oleh berbagai-bagai bencana. Berbagai perkara-perkara bahaya. Mungkin sekarang ini bila kita nak sembahyang duha contohlah. Kita nak sembahyang duha, kita ini dalam keadaan sihat walafiat. Tapi bila kita dah tergerak, dah betul-betul nak sembahyang duha, waktu pukul 8 pagi, hati ni terdetik nak sembahyang duha, kita kata nantilah.
Nak goreng ikan dulu, nak masak dulu untuk lauk tengah hari, nak ni dulu, nak mop, nak sapu semua dulu, belakang nanti baru aku sembahyang duha. Kita kena ingat, bila by the time kita nak sembahyang duha, adakah kita yakin beberapa perkara dalam diri kita? Yang pertama, adakah kita yakin bahawa kita masih ada umur untuk melakukan sembahyang duha tersebut? Yang kedua, adakah kita yakin kita masih dalam keadaan sihat bila nak melakukan sembahyang duha tersebut? Yang ketiga, adakah kita yakin kita masih ada kelapangan waktu bila nak melakukan sembahyang duha tersebut? Jadi kalau kita tahu, kalau kita fikir-fikir balik, kita ingat-ingat balik rasa-rasa kita tak tahu. Bermakna kalau kita tak tahu dan kita still nak tangguhkan amalan kita, bermakna kita ada, kalau tidak gamble lah, tak apalah, hantar lah, dapat tak dapat sudah. Jadi kalau kita main macam lantak lah, nantilah, kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita punya keseriusan, bagaimana kita punya serius dalam melakukan ibadat. Jadi kalau kita nampak, kalau kita ni orang yang serius melakukan ibadat, kita tidak akan berani untuk menangguh-nangguhkannya. Kerana bencana tu yang kita tak tahu nak berlaku. Kita terdedah. Kita terdedah kepada kesakitan, penyakit. Kita kata nanti walau sembahyang duha tiba-tiba mop kaki tergelincir, licin, terpelecok. Jadi dah tak dapat sembahyang duha dengan sempurna. Kan nampak? Jadi kita tak tahu ni, boleh jadi kita selamat, boleh jadi insya-Allah kita okey, dan boleh jadi juga perkara yang berlaku sebaliknya. Dan itu yang kita tak nak. Sebab tu Imam Ahmad mengatakan, kerana setiap manusia itu terdedah kepada bencana-bencana dan kesibukan yang tidak ada akhirnya. Kesibukan. Hari mungkin kita tengah free tu, kita tak buat. By the time kita nak buat, tiba-tiba anak call balik sekolah ke, suami tiba-tiba balik kerja. For no reason lah. Baru pergi kerja patah balik. Suami pula tiba-tiba call rumah mengidam, nak makan lauk rawan. Contohlah. Kita ni baru tadi dah fikir ni pukul 12 ni atau 11.30 ni aku nak sembahyang duha. Pukul 11.30 juga suami call. Ni abang hari ni half day tau. Lepas pukul 1.30 nanti abang sampai rumah. Abang ingat nak makan, awak boleh tak masakkan untuk abang lauk rawan? Saya tahu ada tetel, ada daging semua kat rumah kan. Jadi awak masakkan saya lauk rawan. Awak tak buat apa-apa kan? Dah kita kalang kabut nak kena masak lauk rawan. Ni kalau perempuan lah. Maaf, ni biasanya kita yang dengar ni biasanya kaum Hawa. Jadi kalau dah kerana kita nak kena masakkan suami lauk rawan sampai kita punya sembahyang duha tertinggal. Memang kita masakkan untuk suami itu dapat pahala. Tapi kan lagi bermakna kalau kita dapat buat dua-dua sekali. Tapi macam kenapa kita tak dapat buat dua-dua? Kerana kita kesibukan. Kalau tadi kita tak tangguh, kita dapat buat sembahyang duha on time. Kemudian bila time 11.30 suami call pun dapat buatkan untuk suami makanan. Alhamdulillah dapat dua-dua pahala. Jadi itu yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad. Manusia itu terdedah kepada bencana-bencana dan juga bahaya dan juga kesibukan yang tidak ada akhirnya. Jadi bila kita sibuk, kita akan dilalaikan. Kadang-kadang kita sibuk perkara-perkara yang memang benda yang dituntut. Sibuk untuk persiapkan bilik sebelum suami pulang, sibuk kemas rumah sebelum suami pulang dan sebagainya lah, didik anak-anak dan sebagainya. Itu kesibukan yang perlu. Tetapi tetap kita tertinggal perkara yang boleh kita lakukan kalau kita tidak menangguhkan amalan kita. Baik, sambung kata Imam Al-Haddad, beliau membawakan sebuah sabda daripada baginda Nabi SAW yang di mana sabdanya ini adalah kita sedia maklum. Kita sedia maklum tentang hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihataka qabla sagamik, wa faragaka qabla syughli, wa ghinaka qabla faqri, wa hayataka qabla mauti. Rebutlah peluang 5 sebelum 5. Rebutlah peluang 5 sebelum 5. Khamsan qabla khamsin, 5 sebelum 5. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Jadi Nabi SAW, Nabi kata Nabi suruh rebut. Nabi suruh rebut. Bermakna bila Nabi suruh rebut ni bermakna perkara ini adalah perkara yang penting.
Apa kata Nabi SAW? Igtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah peluang 5 sebelum 5. Apa 5 tersebut? Masa muda sebelum tiba masa tua. Masa mudamu, syababaka, masa mudamu. Ulama ada kategorikanlah. Umur muda ni kira berapa umur? Ada yang mengatakan sampai 40 tahun. Ada yang katakan 50 tahun. Ada yang katakan sampai 60 tahun. Jadi, kalau yang merasakan diri tu 60 tahun kemudian dipanggil muda, balik ni janganlah pergi tengok cermin je. Lepas kelas ni tengok cermin je. Oh, rupanya aku masih muda. Yang 61 pula jangan sedih. Alamak, 1 je terlepas. Ustaz, saya ingat 60 muda, 61 dah tua ke? Jadi, boleh kita maksudkan dalam hadis ini adalah seperti bermakna kemampuan kita. Bila mana kita masih mampu melakukan ibadat, maka rebutlah peluang-peluang waktu yang Allah berikan kepada kita untuk masih lagi melakukan ibadat. Walaupun kita sekarang dah contoh 65, tapi kita 65 ni, orang kata kita masih fit. Masih lagi boleh sembahyang tarawih secara sempurna, masih lagi sembahyang tak payah pegang tongkat, masih lagi sembahyang tak payah pakai kursi dan sebagainya. Bermakna kita kategori orang yang mampu. Masih mampu ada kesihatan, boleh puasa secara sempurnanya. Jadi ini peluang ini, bila Allah SWT masih lagi berikan kita kesihatan seperti itu, ketegapan seperti itu, bermakna itu adalah rezeki daripada Allah SWT. Sekaligus itu sebenarnya adalah nikmat. Jadi Nabi kata, rebutlah peluang. Syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Bila besok nanti, na'uzubillah, bila kita dah betul-betul tua lanjut, sampai kita tak mampu untuk sembahyang berdiri, sampai tak mampu untuk makan sendiri, sampai tak mampu, maaf kata, untuk istinja sendiri. Kan keadaan kita seperti itu kan tak sekuat untuk kita lakukan ibadat seperti kalau kita dalam keadaan mampu. Subhanallah. Baik, itu yang pertama. Ightanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqami. Dan masa sihatmu sebelum masa sakitmu. Bermakna Nabi SAW bersabda apa? Bila kita dalam keadaan sihat, rebut perkara-perkara yang boleh kita buat bila mana kita dalam keadaan sihat. Bila kita sihat, apa yang orang sakit tak boleh buat? Contoh yang pertama, menuju ke masjid bagi kaum laki-laki khususnya. Kita laki-laki bila dalam keadaan sihat, senang untuk pergi ke masjid. Senang untuk pergi ke masjid. Kalau kita sakit, susah nak pergi ke masjid. Lutut sakit, dah terbaring, na'uzubillah, tak mampu untuk melangkahkan kaki pergi ke masjid. Jadi sekarang ni Allah masih lagi berikan kita kesihatan. Masih lagi berikan kita kesihatan, kita masih boleh berlangkah. Maka rajin-rajinlah untuk kita menuju ke masjid. Ni peluang ni Allah berikan. Bila Allah berikan, dan dia bukan selama-lamanya Allah berikan kita peluang tersebut. Kita kena ingat, akan datang satu masa nanti kita tak mampu untuk berjalan seperti mana kita berjalan sekarang. Kan, subhanallah. Jadi rebut. Tu contoh. Orang yang sakit, orang yang sihat boleh pergi ke masjid. Biasanya orang yang sakit tak dapat pergi ke masjid. Orang yang sihat senang untuk duduk menghadap kiblat baca Al-Quran. Bukan orang sakit tak boleh, tapi dia tak sesempurna orang yang sihat baca Al-Quran. Orang yang sihat boleh semayang berdiri, boleh semayang dengan berjumlah rakaat yang lebih. Semayang witirnya itu boleh sampai 11, semayang witir itu boleh sampai 9 rakaat kerana dia dalam keadaan sihat, subhanallah. Maka kalau orang yang sakit susah, nak buat witir 3 rakaat pun susah. Semayang isyak pun susah pasal dia dalam keadaan dirinya. Jadi Nabi SAW bersabda apa? Rebut sihataka qabla saqami. Masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa faraghaka qabla syughli. Dan masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu. Masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu. Subhanallah. Jadi bila kita ada masa yang lapang, gunakan masa yang lapang itu buat perkara-perkara yang berfaedah, yang mendatangkan pahala untuk diri kita.
Jangan menggunakan masa lapang itu untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah langsung. Atau perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Na'udzubillah. Kalau yang tak ada faedah tu seperti tidur. Itu perkara yang tak ada faedah. Melainkan kalau kita benar-benar letih, atau kita dalam keadaan tidak sihat dan sebagainya, atau kita perlukan, atau kita berniat tidur sebentar itu sebagai tidur qailulah, iaitu tidur sebentar sebelum masuk waktu zuhur. Walaupun qailulah tu ada, tapi qailulah itu tak disunatkan pada hari Jumaat. Kerana hari Jumaat itu kita dituntut untuk mendatangi Jumaat pada awal waktu. Ini bagi laki-laki lah. Jadi balik pada tentang masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu. Jadi masa lapang kita itu, kita gunakanlah dengan benda-benda yang dapat mendatangkan pahala untuk diri kita. Di antaranya seperti kalau kita kat rumah sekarang, kita boleh buat apa? Menghubung silaturahim. Kita boleh silaturahim, telefon kakak, telefon abang, telefon adik, telefon orang-orang yang kita dah lama tak jumpa ni. Of course dalam keadaan sakit mereka ni, pastilah kita dah lama tak jumpa. Jadi kita hubungi mereka, itu semua adalah perkara yang datang faedah kerana dia ada pahala. Penat berbual kat telefon, buat benda-benda yang dapat datangkan pahala. Jadi yang penting kita rebut masa lapang kita dengan kita isikan dengan perkara-perkara yang dapat mendatangkan pahala untuk kita, supaya kita tak rugi bila kita lihat masa kita itu di akhirat nanti. Setidaknya bila kita nampak masa, contoh hari ke-10 Syawal, apa yang kita nampak kita sedang buat pukul 1 tengah hari. Nampak catatan amal kita tulis, kita sedang persiapkan diri untuk melakukan sembahyang zuhur. Itu semua dah kira sebagai pahala. Baik. Jadi faraghaka qabla syughli, masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu atau masa papamu. Bila kata kaya ni, bukan literally maknanya kita kena jadi kaya, kita kena kita rebut. Sekarang ni kita tak rebut, tak. Yang dimaksudkan dengan kaya sini adalah masa mampumu. Mampu apa? Mampu untuk kita menggunakan harta yang kita ada. Saya yakin semua yang mendengar, yang melihat video ni, semua dalam keadaan mampu. Mampu apa? Bila kita dalam keadaan mampu, pergunakan masa mampu itu dengan bila dalam keadaan mampu untuk kita bersedekah. Rebut. Jangan kita menantikan kita punya time untuk sedekah. Bila datang nanti dah miskin baru teringat, kalau kemarin aku ada duit aku nak sedekah kan bagus. Bila kita dah dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah, kita nak bayangkan itu pun tak berguna. Kerana kita sendiri yang melalaikan. Kita sendiri yang tidak merebut peluang ketika mana Allah SWT berikan kita kemampuan tersebut. Subhanallah. Kemudian sambung kata Nabi SAW, wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ini perkara yang paling asas. Apa dia? Umur adalah modal yang Allah berikan untuk kita semua. Modal apa? Modal untuk kita memperbanyakkan amalan. Modal untuk kita mempersiapkan bekal sebelum kita masuk ke alam kubur. Masuk sebelum kematian datang menjemput kita. Subhanallah. Jadi dalam hidup kita, masih ada hidup ini, pergunakanlah masa hidup kita ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kata Nabi SAW ini, berebutlah 5 perkara dan sebelum datang 5 perkara. Walaupun dia hanya 5 perkara yang kita bacakan sabda Nabi yang masyhur ini, tetapi ia sebenarnya mengandungi macam-macam ilmu, macam-macam pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang seringkas ini. Subhanallah. Begitulah sabda-sabdanya Nabi SAW. Kata-kata Nabi itu ibarat mutiara, bahkan lebih indah daripada mutiara. Jadi dan kata-kata Nabi itu sebenarnya adalah yang ringkas tapi padat. Bahasa yang digunakan, perkataan-perkataan yang dipilih oleh Nabi SAW untuk baginda lafazkan, semuanya itu adalah ringkas tapi dia padat. Bermakna satu perkataannya cuma mungkin 5 perkataan, mungkin 10 perkataan saja, tapi daripada 10 perkataan itu boleh difahami 1000 macam perkataan.
Boleh dikeluarkan 1000 macam ilmu daripada perkataan yang seringkas tersebut. Subhanallah. Begitulah mukjizatnya Nabi SAW. Baik, sambung lagi sabda Nabi SAW yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Haddad. Sabdanya lagi, badiru bil a'mali salihah qabla an tushghalu wasilu allazi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrukum lahu. Apa kata Nabi SAW? Segerakanlah mengerjakan amal-amal soleh sebelum kamu sibuk. Kata Nabi SAW, segerakanlah mengerjakan amal-amal soleh sebelum kamu sibuk. Nabi SAW bila kata tentang hadis Nabi suruh segerakan, bermakna dalam erti kata lain Nabi tidak menganjurkan untuk umatnya untuk menangguh-nangguhkan amalan. Kata Nabi SAW, segerakanlah. Badiru bil a'mali salihah, segerakanlah dengan amal-amal soleh kamu. Dengan amal-amal soleh qabla an tushghalu, sebelum kamu sibuk. Sibuk bermakna kita dah tak mampu untuk melakukan amalan yang kita dah schedule atau kita dah plan untuk, kita dah rancang untuk lakukan amalan tersebut. Nabi SAW sabda apa? Badiru, percepatkan, segerakan. Segerakan membuat amal ketaatan kamu sebelum kamu sibuk. Baik, itu dia punya first part. Baik. Wasilul lazi bainakum wa baina rabbikum bikasati zikrukum lahu. Dan adakanlah perhubungan di antara kamu dengan Tuhan kamu dengan memperbanyak zikir kepadanya. Nabi SAW mengatakan wasilu, dan adakan hubungan, sambungkan hubungan antara kamu dan tuga Tuhan kamu, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bikasrati zikrukum lahu, dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak mengingatinya. Jadi bila Nabi SAW awal sekali Nabi kata percepatkan amal soleh kamu sebelum kamu sibuk. Jadi bila kata amal soleh, Nabi SAW sambung apa? Adakan hubungan antara kamu dan Tuhan kamu dengan memperbanyakkan zikir kepadanya. Kita pun sedia maklum bahawa zikir ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita pernah dengar juga hadis, baginda Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, maksudnya sahabat tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Apa kata Nabi SAW? Basahkan lidahmu dengan zikru Allah. Basahkan lidahmu dengan zikru Allah, dengan mengingati Allah. Jadi bila kata mengingati Allah itu dia luas. Segala perkara-perkara yang kita ucapkan yang merupakan perkara-perkara yang baik itu semua adalah dikira sebagai zikir. Semuanya itu dikira sebagai zikir. Kita baca selawat, kita dikira sebagai zikir. Istighfar, kita dikira sebagai berzikir. Baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dikira sebagai zikir. Dan zikir, setiap zikir itu mempunyai pahala-pahala yang istimewa. Pahala-pahala yang istimewa cuma kita sebagai hamba lakukanlah. Kalau kita nak stick to satu zikir saja pun boleh. Tapi kalau kita dapat banyak-banyakkan zikir pun lagi bagus. Maksudnya apa? Kita buat macam-macam zikir. Supaya kita tidak rugi pahala-pahala yang disiapkan, yang disediakan dalam zikir-zikir yang lain. Selawat pahalanya lain. Bacaan la ilaha illallah pahalanya lain. Baca subhanallah pahalanya lain. Baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim pahalanya juga lain. Bacaan Al-Quran tu zikir pahalanya juga lain. Jadi kita adakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan zikir. Bila kita banyakkan zikir, insya-Allah kita punya kelakuan kita, hati kita akan makin jadi baik. Bila hati kita makin baik, bermakna hati kita akan makin bercahaya. Hati kita makin bercahaya, hati kita akan dapat menunjukkan kepada kita mana yang baik, mana yang tidak, atau mana yang sebalik daripada perkara baik tersebut. Mana yang hak, mana yang batil.
Bila kita sudah mengenal hak, mana yang batil, bagaimana kita akan terpimpin untuk melakukan perkara-perkara yang hak kerana hati kita bercahaya. Dan dia akan membawa kita sampai kepada pintu syurga insya-Allah. Jadi, dia bermula itu dengan kita memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita adakan hubungan. Jangan masa lapang itu, kalau rasa kita penat nak buat macam-macam amalan, maka amalan yang paling ringan itu adalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan perbuatan yang paling mudah untuk digunakan adalah dengan menggerakkan zikir, menggerakkan lidah kita. Jadi menggerakkan lidah kita gunakan perkara yang baik, iaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, hadis yang lain pula yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Haddad, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat, kebanyakan manusia terpedaya dalam dua nikmat, iaitu masa sihat dan juga masa lapang. Boleh juga kita ertikan hadis ini dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Apa maksud lalai? Dua nikmat ini Allah berikan kepada manusia, tetapi manusia tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menggunakan dua nikmat tersebut untuk memperbanyakkan amal, untuk memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kata dua nikmat ini, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Sering, maknanya apa? Ada ni nikmat tapi tak gunakan untuk ibadat. Dapat ni nikmat tapi gunakan untuk perkara yang berlawanan dengan ibadat, iaitu maksiat, na'udzubillah. Jadi apa dua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faragh. Apa maksudnya? Kesihatan dan juga kelapangan waktu. Selalunya manusia itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala berikan dua nikmat ini, mereka akan selalu tertipu, lalai dengan dua nikmat ini yang sering dilalaikan oleh manusia. As-sihhatu wal faragh, kesihatan dan juga masa lapang. Bila kita sihat, kita tak gunakan kesihatan kita untuk memperbanyakkan amalan. Bila kita sihat, kita tidak gunakan amalan, kita tak gunakan masa kita untuk berbakti kepada ibu bapa, tidak berbakti kepada suami, tidak menolong sesama kaum muslimin. Bila Allah kasih kita nikmat sihat. Bila kita masih sihat, sembahyang witir pun kita sembahyang 3 rakaat. Pak Asyik nak buat 3 je. Sembahyang duha tu Asyik nak buat 2 je. Tak nak meningkat. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur tu asyik 2 je, tak nak pergi pada 4. Sedangkan dia mampu, tak mampu. Kemudian kata Nabi SAW, as-sihhatu wal faragh, dan masa lapang. Kita sihat, kita ada masa lapang, masih lagi tak nak memperbanyakkan amalan. Masih lagi kita nak gunakan masa kita itu habis dengan perkara-perkara yang sia-sia. Dengan melihat drama, bukan kata drama itu totally 100% haram. Tetapi kalau drama itu ada adegan-adegan yang membuka aurat, yang ada berpegang tangan dengan yang bukan mahram, itu semua adalah maksiat dan haram untuk kita menontonnya. Haram untuk kita menontonnya. Kita ada masa lapang, kita tengok perkara-perkara sedemikian. Ada masa lapang, kita banyakkan tidur daripada banyakkan ibadat. Sebab tu kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun. Dua nikmat ini sering dilalaikan oleh manusia. Bagaimana kita sebagai manusia ni, ini yang kata ni Nabi. Kalau kita tak adalah ustaz, saya banyak gunakan masa saya untuk ibadat. Yang Nabi kata ni katsirun minan nas, kebanyakan daripada manusia. Bagaimana ramai manusia yang lalai dengan dua nikmat ini. Bagaimana tak gunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya, subhanallah. Jadi memang sesuailah dengan tajuk ini, bahaya kita menangguh-nangguhkan amalan. Jadi Imam Al-Haddad bawakan 3 hadis ini supaya kita menjadi orang yang terkesan dengan hadis-hadis tersebut, supaya kita menjadi orang yang beringat. Saya yang cakap ini juga, saya mengingatkan diri saya, yang mendengar suara saya, yang melihat video ini juga, harap juga dapat mengambil ingat untuk diri sendiri.
Bila kata tentang bahaya menangguh-nangguhkan ketaatan, Al-Imam Al-Haddad membawakan tiga jenis hadis. 3 hadis daripada baginda Nabi SAW. Satu, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hadis yang masyhur. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian dalam hadis yang lain pula Nabi kata untuk kita mempercepatkan amal soleh kita sebelum datang masa sibuk kita. Wasilu bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrukum lahu. Dan adakan hubungan antara kamu dan Tuhan kamu dengan memperbanyakkan zikir, dengan memperbanyakkan zikir. Tu yang kedua. Yang ketiga adalah Nabi ingatkan 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, iaitu kesihatan dan juga kelapangan waktu. Subhanallah. Kemudian kata Al-Imam Al-Haddad, maksudnya ia terpedaya dalam 2 nikmat itu. Jika ia hidup dalam keadaan sihat dengan banyak masa yang lapang, balangnya ia menghabiskan masa-masa itu dengan membuat kerja yang sia-sia dan amal-amal yang merugikan, iaitu dengan menumpukan sepenuh perhatian kepada usaha-usaha keduniaan yang boleh mengalpakan diri dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala serta mengabaikan amal taat. Jadi Al-Imam Al-Haddad mengatakan maksud daripada hadis tersebut adalah ramai manusia-manusia yang menghabiskan masa-masa itu untuk membuat kerja yang sia-sia dan amal-amal yang merugikan, iaitu menumpukan sepenuh perhatian kepada usaha-usaha keduniaan, usaha-usaha dunia. Jadi dia punya pemikiran bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia kesihatan, berikan dia nikmat kelapangan waktu, dia gunakan 2 nikmat itu tersebut untuk memikirkan bab dunia sahaja. Tak salah kalau dia memikirkan dunia tersebut jika mana dunia itu menolong dia untuk akhiratnya. Contoh, dia seorang yang businessman. Niat dia untuk lakukan barang bisnesnya itu supaya dengan duit yang lebih itu dia dapat bersedekah yang lebih. Supaya dengan duit yang lebih itu dia boleh sponsor orang pergi umrah, sponsor orang pergi haji dan sebagainya. Maka itu tidak mengapa, kerana dunia itu adalah ibarat sebagai tali untuk dia sampai kepada akhiratnya itu. Itu kalau dia dapat menggunakan dunia itu untuk akhirat. Tetapi kalau dunia itu semata-mata dunia, nak bisnes maju kerana nak tempat tinggal besar, nak kereta besar, harta yang banyak dan sebagainya. Jadi itulah yang kerugiannya bagi orang tersebut kerana dia dilalaikan dengan kesihatannya, dia dilalaikan dengan masa lapangnya, dengan memikirkan kepada perkara-perkara dunia. Sehingga mana dunia itu akan melalaikannya daripada melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tak nak. Tapi kalau dunia itu tidak melalaikannya, maka itu tidak mengapa. Maknanya dunia itu, contoh dia memang bertugas. Jadi dia kena habiskan tugas supaya nanti balik pulang dia ada masa dengan keluarga, boleh membawa anak isteri taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang berjamaah dan sebagainya. Maka itu tidak mengapa. Baik. Nyatalah orang ini akan rugi serugi-ruginya kelak sesudah mati, kerana ia akan melihat dengan mata sendiri apa yang telah luput daripadanya dari darjat dan pangkat yang tinggi, yang sekiranya di masa hidup di dunia dahulu ia menghabiskan semua masa lapangnya dengan mengerjakan amal-amal soleh, nescaya ia akan memperoleh segala darjat dan pangkat itu. Subhanallah. Al-Imam Ahmad mengatakan kerana besok nanti bila dia dah mati, dia akan lihat dengan matanya sendiri betapa ruginya dirinya itu, betapa malangnya dirinya itu kerana dia telah menghabiskan masa yang Allah telah berikan, masa lapang yang telah Allah berikan itu kepada perkara keduniaan, sehingga mana apabila dia telah dilihatkan tentang amal-amal soleh itu, nescaya kalau dia buat amal-amal soleh itu, maka dia akan mendapatkan darjat dan juga pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi malangnya dia telah menggunakan masa-masa tersebut, nikmat tersebut kepada perkara yang sia-sia. Maka hanya saja itulah bila dalam kubur itu adalah penyesalan yang tidak berkesudahan. Na'udzubillah.
Sebab itulah benarlah apa yang sabda Nabi SAW tadi, ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Nikmat kesihatan dan juga nikmat kelapangan waktu. Bila kita sihat, kita ada kelapangan waktu, macam-macam kita boleh buat. Boleh datang belajar agama, boleh datang sembahyang berjamaah, boleh menghubung silaturahim, boleh menziarahi orang sakit, boleh menziarahi orang meninggal dan sebagainya. Macam-macam kita boleh gunakan dengan dua nikmat tersebut. Nikmat sihat dan juga nikmat kelapangan waktu. Subhanallah. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Haddad sambung lagi, berkata Sayyidina Ali kalamallah wajha wa radiyallahu anhu, an-nasu niyam fa iza matu intabahu. Kebanyakan manusia itu lalai, kelak sesudah mati baru sedar. Subhanallah. Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan manusia itu dalam keadaan tidur. Bila dah mati baru dia bangun. Maknanya apa? Selalu bila dalam keadaan hidup ni, selalu mereka manusia-manusia ni kebanyakannya selalu dalam keadaan lalai. Lalai lah. Bila dalam keadaan sihat, dalam keadaan free, dalam keadaan muda, dalam keadaan mampu, dalam keadaan ada kekayaan. Bila dalam keadaan-keadaan ni yang kita memang boleh melakukan ketaatan itu, kita lalai daripada melakukannya. Jadi kita seperti orang yang tidur lah. Maksudnya kita totally ignore perkara-perkara yang baik. Itu yang Nabi sampai suruh rebut. Pasal manusia akan lalai ni perkara-perkara tersebut. An-nasu niyam fa iza matu intabahu. Apabila dah mati baru terperanjat, baru tersadar, alamak, tahu aku buat amal tu, tahu aku buat amalan ini. Itu yang Allah kata dalam Quran. Allah kata dalam Quran dalam artinya, wahai Tuhanku, hidupkanlah aku, kembalikanlah aku supaya aku dapat bersedekah. Nampak? Bila dah mati baru minta kepada Allah SWT, ya Allah, balikkanlah aku, hidupkanlah aku kembali. Aku nak sedekah. Aku nak buat amal soleh tapi dah terlambat. Itulah maksudnya itu. Bila dah mati baru tersedar. Kerana bila dah mati, baru Allah SWT tunjukkan betapa besarnya pahala orang yang bersedekah. Betapa besarnya pahala orang yang memperbanyakkan sembahyang. Betapa besarnya pahala orang yang menyambung silaturahim. Pahala itu, pahala ini, pahala itu, pahala ini. Tapi semuanya itu hanya tinggal penyesalan saja kerana dia tidak dapat kembali ke alam dunia lagi. Subhanallah. Jadi sebelum kita sampai kepada keadaan tersebut, na'udzubillah, maka sekarang ini, jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok. Sekarang ini kita berazam dalam hati kita untuk tidak menangguh-nangguhkan amalan kita supaya kita tidak rugi bila kita mati nanti. Ada kemampuan sedekah, lakukan. Kemampuan berzikir, lakukan. Kemampuan bersedekah, kemampuan melakukan solat, lakukan. Berselawat, lakukan. Jangan tangguh. Kita ada wirid. Contoh Al-Imam Al-Haddad ada menyusun wiridul latif, wirid yang ringan. Diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW, kemudian dijadikan dalam satu susunan amalan supaya kita senang untuk amalkan. Semua dalam zikir wirid latif itu ada hadisnya. Jadi Imam Haddad susunkan, jadi kita senang nak buat. Dan kita tahu wirid tersebut, maka jangan kita tangguhkan. Kita dah biasa baca, maka jangan tangguhkan wirid latif itu. Itu adalah zikir-zikir yang sangat besar fadilatnya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'il zalika yaumut taghabun. Tatkala Allah mengumpul kamu pada hari pertemuan, itulah hari perdayaan kerugian. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri merakamkan bagaimana kerugian manusia esok di hari kiamat kerana menyanyiakan tidak menggunakan masa lapang untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita lalu pada beberapa minggu yang lalu. Di mana besok kalau kita mati nanti kita akan melihat peti itu adalah masa kita. Masa yang kita nampak, masa yang itu kita gunakan untuk mentaati Allah, kita akan mendapati peti itu bercahaya. Masa yang kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mendapatinya itu gelap gelita.
Dan masa yang kita tak gunakan apa-apa, maka kita akan melihat peti itu kosong dan kita akan merasa kerugian sangat. Subhanallah. Jadi Allah dah beritahu, banyak manusia nanti akan rugi di hari kiamat kerana apabila diperlihatkan banyak masa-masa mereka digunakan pada perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah untuk akhiratnya. Subhanallah. Kemudian yang terakhir sekali, sebelum kita menutup pagi ini, adalah apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yazkurullaha fiha. Ahli syurga tidak akan merasa kesal sama sekali. Tidak merasa menyesal, tidak merasa rugi sama sekali bila mereka sudah berada dalam syurga. Ni siapa ni? Orang-orang ahli syurga. Kecuali melainkan masa-masa yang lalu yang padanya mereka tiada menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali masa-masa yang mereka dah lalu di dunia dan masa itu mereka tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau masa itu mereka tidak gunakan untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka rasa rugi sangat, mereka akan merasa menyesal. Nampak? Penyesalan ini, walaupun kita sudah masuk syurga, kita akan rasa menyesal kerana tak gunakan masa tersebut mengingati Allah. Andai kata kalau kita amal, maka kita tak akan masuk syurga A, masuk syurga yang lagi tinggi daripada syurga A. Contohlah, darjat kita di syurga akan makin tinggi. Nikmat-nikmat yang kita diterima di syurga makin banyak. Subhanallah. Jadi, sampai ke syurga, kalau kita tak gunakan amal kita, kita akan merasa rugi dengan masa yang kita tak gunakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata Nabi SAW tadi, badiru bil a'mal solihat, bersegeralah melakukan amal-amal soleh sebelum kamu sibuk. Baik. Kenapa sambung kata Al-Imam Al-Haddad, iaitu setelah mereka melihat kerugian darjah dan kenikmatan yang disebabkan oleh kelalaian dan pada masa-masa lapang yang terluput tanpa amal soleh. Subhanallah. Jadi kalau kita duduk-duduk ini, kita atau saya sendiri, kita cerminkan diri kita. Kita cerminkan diri kita dengan bercerminkan imam-imam terdahulu. Tak payah pergi jauh lah. Kita cerminkan diri kita dengan Habib Noor. Agak-agak kita lah. Agak-agak congak-congak akal kita. Antara Habib Noor dengan kita, siapa lagi banyak amal? Antara Habib Noor dengan kita, siapa lagi banyak taat? Siapa lagi banyak sedekah? Subhanallah. Jadi kita tahu bagaimana jauhnya, macam jauh bumi dengan langit. Kita ni dengan Habib Noor, atau saya sendiri dengan Habib Noor ni. Lepas tu kita pula boleh confident, tak payah nak banyak amal, tak apalah, kita gunakan masa kita tengok drama lah, tengok TV lah, tengok itu, tengok ni. Sedangkan Habib Noor waktu zaman dahulu menghabiskan masanya untuk ibadat. Subhanallah. Adakah kita punya syurga dengan Habib Noor ni sama? Subhanallah. Kalau kita ikut pakai akal pun mustahil. Subhanallah. Kalau itu pakai akal, tak mungkin lah. Takkan orang yang 24 jam beramal, kebanyakan masanya dihabiskan untuk beramal, sama syurga dengan macam kita yang sikit je masa kita gunakan untuk beramal. Atau tak ada langsung. Lepas semayang, buka telekong, lipat sejadah, tolak tepi. Tu je kita buat. Adakah kita ni nak boleh challenge dengan macam Habib Noor tersebut? Subhanallah. Jadi kalau kita fikir kita tidak boleh sampai kepada derajat tersebut, setidaknya kita gunakanlah masa-masa yang kita masih ada ni untuk memperbaiki diri kita. Jangan terus hanyut. Jangan kita putus asa. Alah ustaz, saya dah tua. Ustaz, tak apalah ustaz. Dan memang saya ni orang yang sikit amal. Tak apalah saya teruskan dalam keadaan kita seperti ini. Walaupun kita sudah berumur, kita kena ingat, mati kita itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi kita walaupun tua tu, umur 70 tahun tu, kita masih lagi 40 tahun untuk hidup. Jadi kalau kita dalam 40 tahun tu kita nak teruskan dalam keadaan gitu, keadaan melihat TV, menghabiskan masa, kan itu adalah rugi. Jadi kita muhasabah, kita berusaha azam dalam diri kita untuk tidak menyia-nyiakan amal kita, untuk tidak menangguh-nangguhkan amalan kita. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, memberikan kepada kita kepimpinannya, supaya kita tidak menangguh-nangguhkan amalan-amalan yang kita sedia buat, yang biasa kita buat, dan supaya Allah Subhanahu Wa Taala terus memimpin kita dan menjauhkan perkara-perkara yang dapat menyibukkan kita daripada melakukan ibadat secara khusyuk, yang dapat menghalang kita melakukan ibadat secara tenang.
Jadi ini adalah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amalan-amalan kita, khusus yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang lalu, dan semoga Allah mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarat majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.